أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin Rabbal Alamin. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahagian ayat-ayat yang akhir daripada juzu amma ini sampai kita pada surah Al-Kafirun. Kita baca dahulu surah Al-Kafirun dan juga surah An-Nasr. Kemudian kita akan lihat tafsirnya insya-Allah. Muqaddam tu muka surah apa? 27. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini kita lihat dulu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun termasuk daripada surah yang turun sebelum hijrah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Sebab itulah surah ini dipanggil Makkiyah. Golongan kategori surah ini termasuk dalam Makkiyah. Surah ini juga dipanggil surah Qul ya ayyuhal kafirun.
sebabkan berdasarkan awal daripada firman Allah Ta'ala ayat yang pertama ini dipanggil nama surah selain surah Al-Kafirun. Begitu juga nama lain bagi surah Al-Kafirun ini disebut juga sebagai Suratul Ikhlas. Sama nama dengan surah yang kita selalu baca Qul huwallahu ahad. Kenapa? Kedua-dua surah ini menunjukkan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri, tak ada kaitan dengan syirik. Jika al-ikhlas yang kita baca Qul huwallahu ahad, kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itulah semata-mata Tuhan yang satu, yang tak ada apa pun entiti yang sama kedudukan dengan Allah Ta'ala. Surah Al-Kafirun pula, sebab apa dikaitkan namanya dengan Al-Ikhlas, iaitulah kalau tadi itu dari sudut i'tiqad, dalam hati kita, kepercayaan kita ini, iman kita hanya pada Allah Ta'ala. Surah Al-Kafirun pula dipanggil surah Al-Ikhlas kerana sifat dia, ibadat yang kita buat, yang kita sembahkan ini, tunjukkan ini, yang kita buat, laksanakan ini lillahi ta'ala, langsung takkan sama macam cara ibadat orang kafir, orang yang sembah selain pada Allah Ta'ala. Sebab itulah namanya juga dipanggil Al-Ikhlas. Berkenaan dengan surah Al-Kafirun, Nabi SAW dalam banyak-banyak solat nawafil, solat sunat, ini antara surah yang mesti Nabi SAW baca selain pada surah Al-Ikhlas. Antara yang menyebut perkara ini adalah hadis riwayat Ibn Khuzaimah. Nabi SAW menyebut ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr. Inilah sebaik-baik dua surah yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah sebelum solat subuh. Surah apa? Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia juga sebut, diriwayatkan tentang bagaimana dia tak terkira jumlah. Banyaknya Nabi SAW setiap kali dia dengar solat sunat, inilah surah yang salah satunya dia akan dibaca. Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi ar-rak'atayn qabla salati al-fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tak terhitung dah berapa kali jumlah. Setiap kali dua rakaat yang Nabi SAW solat lepas maghrib, dan juga dua rakaat sebelum solat subuh, mesti Nabi SAW akan baca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Begitu juga apabila ada orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, Abdul Aziz ibn Juraij, dia tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan Nabi SAW bila solat witir, apa yang Rasulullah baca dalam witir. Maka dalam riwayat menyebut, Aisyah kata dalam riwayat Nasa'i, riwayat At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad, kata Aisyah, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula, kalau salat witir rakaat yang pertama Nabi SAW akan baca sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah rakaat yang kedua biqul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga Nabi SAW akan baca qul huwallahu ahad, sebahagian riwayat tambah wal muawwidhatain, dan juga dua qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kita dengar tadi hadis-hadis dan riwayat di kalangan sahabat bila riwayat perkara ini, sunnah bila kita solat sunat sebelum subuh, selepas maghrib, ataupun mana-mana solat sunat yang lain, dibaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dia dipasangkan dua surah ni.
nak beritahu antara kelebihan surah yang kita baca. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW ingatkan pada kita, iqra' inda manamika, bacalah ketika waktu nak tidur itu, qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha, tidurlah setelah selesai baca surah ni, qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atum minasyirki, itu tanda satu orang dia berlepas diri, tak nak ada kena-mengena kaitan dengan syirik. Maknanya kita boleh amal salah satu bacaan selain 3 qul selain 3 qul yang selalu kita amalkan, ataupun ayat kursi, ataupun ayat 2 ayat yang akhir surah Al-Baqarah, kita juga boleh baca surah Al-Kafirun sebelum kita tidur. Tanda kita berlepas diri daripada sebarang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebab nuzul, sebab apa Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kafirun, di kalangan ahli tafsir dan juga dalam riwayat sirah daripada Ibn Hisham, di kalangan orang Mekah ni, setiap kali Nabi SAW ajak beriman pada Allah Ta'ala, setiap kali itulah pembesar Quraisy ni, pemimpin-pemimpin mereka mesti sentiasa bagi alasan elak. Antaranya mereka tuduhlah dengan berbagai tuduhan pemecah belah. Istilah pemecah belah bila dakwah ni disampaikan, bukan baru-baru saja orang sebut. Nabi SAW sendiri dituduh pemecah belah, tukang sihir, orang gila. Sebab bila keluar saja apa-apa daripada lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang dengar, orang sanggup ikut tinggal orang yang disayang. Tak kira apa dah. Orang ikut biarlah nyawa melayang. Bagi mereka, kalau tak sihir apa lagi nak panggil? Kalau tak pemecah belah apa lagi nak panggil? Maka banyaklah tawaran yang dibuat, di-offer kepada Nabi SAW. Antaranya seperti yang dinakalkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya, bagaimana mereka bincang, apa yang kita boleh offer supaya Muhammad tutup mulut. Tak payahlah nak sebar agama baru dia ni sampai habis orang Mekah duk ikut. Di kalangan mereka akhirnya bersetuju Utbah ibn Rabi'ah, Abul Walid Utbah bin Rabi'ah, salah seorang leader mereka. Mereka ni adalah beberapa VVIP. Salah seorangnya Utbah ibn Rabi'ah, gelarannya Abul Walid. Maka dia setuju nak konsult, negotiate, bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka nak deal satu perkara yang win-win, sama-sama puas hati, sama-sama lega, bersetuju, supaya di Mekah ni tak ada lah sanggup tinggal keluarga semata-mata ikut Muhammad, sanggup lari, sanggup itu, sanggup diseksa semata-mata beriman dengan agama baru ni. Utbah ibn Rabi'ah bila berjumpa dengan Nabi SAW, dia kata, mau tidak kami ada satu benda yang kami nak cakap, kalau sudi nak dengar. Maka kata Nabi SAW, ana asma', aku dengar. Sebut apa offer dia. Mereka kata, Muhammad, sesungguhnya kalau yang nak, kalau setakat usaha-usaha ni, kalau nak jadi orang besar di Mekah, kami akan berpakat lantik kau jadi orang paling berkuasa, paling besar kedudukan di Mekah ni. Sehingga apa-apa keputusan kami nak buat, kami mesti refer pada engkau Muhammad. Tapi syarat dia, stoplah benda-benda ni. Berhentilah ajak orang masuk agama baru ni. Yang kedua, kalaulah sekarang ni sakit, sebab dia tuduh gila, kalaulah sekarang ni betul sakit, kami akan cari sehebat-hebat doktor, tolong sembuh sakit apa yang tengah duk kena ni. Tapi syaratnya kalau dah sembuh nanti, berhentilah duk kempen perkara-perkara yang memecah belahkan orang Mekah. Antara mereka offer lagi,
Muhammad, kalau nak harta, kalau nak kaya, jama'na laka amwalan, kami akan kumpul harta sampailah di kat Mekah ni tak ada orang paling kaya melainkan kau Muhammad. Kalau semua ni buat sebab nak harta, kami akan jadi kau paling kaya di Mekah. Syarat dia, berhentilah benda ni. Kalau nak menikah, kami akan cari secantik-cantik, sebaik-baik wanita di kalangan keturunan Arab ni, kami akan berikan kepada engkau. Kalau itu yang nak dicari, asalkan berhentilah benda ni. Ini antara tawaran-tawaran yang diberikan kepada Nabi SAW. Kesemua tawaran ini, faham kita, ditolak bulat-bulat oleh Nabi SAW. Akhir sekali dalam riwayat yang selalu mereka sebut ini, iaitulah mereka minta apa dia, kalau begitulah, macam inilah akhir sekali, Muhammad dan pengikut yang beriman dengan kau ni, ibadat setahun ikut kami punya cara. Nanti dah habis setahun, kami pula ikut. Kita bergilir, sama-sama merasa, tukar cara beribadat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu semua sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud, dan kalian semua bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kalau kita lihat dalam ayat ini, seakan-akan dua kali pengulangan ayat yang lebih kurang sama makna dia. Iaitulah ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dengan ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Lebih kurang sama saja. Ayat yang kedua, aku takkan menyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat yang keempat tu, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Diulang dua kali ni, kata Imamul Qurtubi. Sebab apa dua kali diulang ayat ini? Nak beritahu bahawa sejak dulu, sebelum syariat mari lagi, Allah perintah suruh jadi Rasul, terangkan Islam pada orang. Dulu lagi pun aku tak pernah sembah berhala ni. Ke depan sampai bila-bila pun aku takkan sembah apa yang kamu semua sembah. Maknanya dulu tidak, ke depan pun tidak. Itu maksud kenapa diulang dua kali. Dan antara maksud yang lain, kenapa diulang dua kali? Dulu tak sembah, sekarang pun tak sembah, sampai bila-bila tak sembah. Kerana tawaran mereka ajak supaya Muhammad berhenti dengan agama baru ni, selalu mereka ulang. Berhentilah, tak usahlah kempen, tak usahlah ajak orang beriman, tak usah ajak masuk agama baru ni. Selalu mereka ajak. Sebab itulah ayat ni pun diulang. Diulang sampai dua kali, kenyataan aku takkan sembah apa yang kamu semua orang kafir sembah. Jadi itu maksud dia. Kemudian ayat yang kelima itu, wala antum ma'abiduna ma a'bud, dan kamu semua tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu dan untuk aku agama aku. Ayat yang akhir itu menjadi dalil kepada kita bahawa tauhid ini, tauhid pada Allah Ta'ala, mutlak ibadat ni hanya tempat nak diserahkan ni semua Allah Ta'ala, dan juga syirik sama sekali takkan boleh duduk sekali. Macam air dengan minyak, macam mana goncang letak dalam botol ni, kita goncang air dan minyak ni, nampak dia boleh sekali, akhirnya dia berpisah juga. Syirik takkan sama sekali ada tempat dalam diri orang beriman pada satu masa. Orang beriman tak boleh kongsi ada syirik, ada iman. Sebab itulah disebut lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Orang kafir sama sekali takkan sekali pun nak rasa nak beriman, kecuali kalau nak beriman masuk betul-betul.
Bukan boleh tukar-tukar. Setahun beramal cara Islam, tahun depan orang Islam pula beramal cara musyrikin. Takkan berlaku perkara ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang keras apa-apa unsur syirik, iaitulah menduakan Tuhan, meletak sementara kedudukan Allah Ta'ala dengan mana-mana unsur sembahan yang lain. Tak boleh ada batu ataupun kayu, mana-mana tempat yang orang pergi buat ibadat, minta berharap lebih ataupun sementara dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat cemburu kepada hambanya yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dalam bab ini sangat-sangat tak boleh terima, kerana hambanya telah meletakkan, serahkan ibadat dia bukan pada tempat dia. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita boleh lawan Allah Ta'ala, tak taat, tak sembah Allah Ta'ala. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak boleh terima, sebab kita hamba. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, dalam surah yang lain, Allah ingatkan, Allah boleh ampun semua dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala takkan ampunkan orang yang syirikkan dia, tapi Allah boleh ampun semua dosa yang lain kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak. Jadi kita kena faham perkara ini. Kemudian bila kita sebut dalam ayat yang pertama ini firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Bukan kita iktiraf kekafiran mereka, tetapi ayat ini sebagai cara supaya orang musyrikin yang kufur ketika itu dengar apa yang Allah Ta'ala nak beritahu pada orang yang kufur ini. Dan kita kena ingat, agama yang Allah redha semenjak daripada zaman Nabi SAW hinggalah kiamat hancur bumi ini, semuanya sepanjang zaman ini hanyalah agama Islam. Buktinya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85 pula, wa may yattabi' ghairal islami dina, siapa yang ikut selain agama Islam sebagai pegangan dia, falan yuqbala minhu, takkan diterima amalan daripada dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Sebab itu kita kena ingat, barangkali dari sudut kemanusiaan, dari sudut manusia ni berkongsi beberapa perkara yang sama. Beza agama tak mana pun, dari sudut kemanusiaan dia kongsi beberapa perkara. Contoh, semua orang suka benda baik, tak kira dia agama apa. Semua orang anggap kalau senyum, contoh senyum, tanya orang Yahudi, senyum ni perbuatan jahat ke baik? Tanya orang Yahudi, mereka akan kata senyum ni benda baik lah. Kita kongsi dari sudut kemanusiaan beberapa perkara, banyak perkara lah. Benda baik, semua orang bersetuju zalimi orang, buat naya pada orang, buat naya pada binatang, semua tu tak boleh. Sayang orang, hormati, muliakan, membantu orang, semua manusia sepakat raikan perkara ini. Tapi kita kena ingat satu perkara, bila kita bersetuju semua benda baik ini kita bersama, tapi tetap kita tak boleh kata agama semua sama. Sebab ada orang kata kita ni macam mana sekalipun berbeza-beza fahaman agama, tujuan kita hanya satu, iaitulah menuju Tuhan, menuju ilahi, menuju Tuhan yang satu, mereka kata. Jadi orang akan ingat, lama-lama kita akan kata tak apalah, ikut
fahaman masing-masing, sebenarnya semua sama, nak ajak benda baik juga. Kita jangan terpengaruh dengan unsur nak menyamakan semua agama ni, pluralism, nak samakan semua agama sama. Jangan tertipu, orang tu agama lain tapi suka benda baik, kita pun suka benda baik, maka kita sama. Tak. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kita tadi, kalau kita beramal selain pada cara beramal yang Allah tentukan, nanti pada hari akhirat termasuk orang yang rugi. Orang kufur pada Allah Ta'ala, derma habis duit, tolong anak yatim, buat yayasan itu, NGO ini, bantu itu, bantu ini. Orang Islam pun bantu juga. Dua-dua ni nasib dia tak sama hari akhirat. Satu yang kufur ini, segala habis duit yang dileburkan untuk membantu orang, sikit pun tak selamatkan dia daripada azab, sebab dia kufur pada Allah Ta'ala. Seorang lagi orang beriman, dia beri lebur dia, harta dia habis atas dunia ni, bantu orang susah, nanti hari akhirat berganda pula amat. Pahala dia bergantung pada niat. Jadi takkan sama, walaupun orang yang kufur pada Allah Ta'ala kongsi beberapa persamaan dengan kita. Mereka suka benda baik, kita pun suka benda baik. Mereka suka bantu orang, kita pun suka bantu orang. Jangan lompat pergi lebih. Jangan kita kata sebenarnya semua sama saja, semua agama sama saja. Kalau kita kata begitu, buat apa Nabi SAW sampai patah gigi gerham dalam perang Uhud? Buat apa sebahagian sahabat habis hilang tangan dan kaki, ditetak oleh musuh dalam peperangan? Kalau nak beritahu agama ni sama, kalau nak beritahu apa yang mereka buat ni, yang silapnya hanyalah tauhid saja, buat benda baik, tolong orang, bagi minum, bagi orang susah, itu ini semua sama, kita kongsi benda tu sama. Jangan tertipu dengan syaitan. Sebab tauhid dengan syirik takkan pernah boleh sekali. Sebab itu kita berkawan dengan orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, berkawan dengan non-Muslim, berkawan. Tapi jangan sampai terlebih. Kita kata kita ni kok mana pun sama saja, Tuhan yang satu, cuma you cara you, I cara I lah. Seolah-olah kita iktiraf agama dia tu ada betul dia. Tak. Tidak sama sekali. Sebab itu kita punya sikap sebagai orang beriman, al-wala wal-bara, kena jelas. Wala kita, setia kita, tumpah taat setia kita untuk agama, seperti yang Allah dan Rasul tentukan. Bara kita, berlepas diri, tak nak ada kaitan, tak nak ada kena-mengena dengan orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Sikit pun kita tak nak tarik sama. Mereka ni rupanya sama dengan kita. Tak sama sekali. Macam air dengan minyak. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lihat surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini iaitulah salah satu surah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kalau tadi sebelum hijrah, surah ni Allah Ta'ala turunkan selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sebab itu surah ni dipanggil Madaniyah. Dan surah ini nak beritahu akhirnya, setelah lebih kurang 8 tahun, terpaksa tinggalkan tempat lahir sendiri. Nabi SAW dan golongan muhajirin, mereka sampai terpaksa tinggalkan tempat sendiri, membesar di situ, hidup lama di situ, tempat tumpah darah sendiri. Terpaksa tinggal hampir lebih kurang 8 tahun, baru boleh patah balik dengan selamat, dengan berjaya. Sebab ketika awal-awal Islam ni, Nabi SAW ajak mereka beriman dalam keadaan tekanan selama 13 tahun. Ada yang kena bunuh, ada yang diugut, ada yang putus silaturahim, dibuat musuh, ditekan, diseks macam-macam cara selama 13 tahun awal-awal di Mekah. Akhirnya Allah perintah supaya orang beriman hijrah
ke Madinah. Maka selama 8 tahun inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan yang besar kepada orang yang beriman, iaitulah apabila mereka masuk dengan aman, selamat, tanpa pertumpahan darah, kecuali beberapa orang yang dihukum bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada hari Fathu Makkah. Berdasarkan surah ini, ianya tidaklah turun ketika Fathu Makkah yang berlaku pada 8 Hijrah. Tetapi surah ini turun setelah berlaku Fathu Makkah, iaitulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada'. Itulah haji pertama dan itulah haji terakhir. Sebab itulah dipanggil haji wada', haji perpisahan. Haji yang akhir Nabi SAW pada tahun 10 Hijrah. Yang mana salah satu nama lain bagi surah An-Nasr ini iaitulah Suratul Tawdi', surah perpisahan. Berpisahnya Nabi SAW meninggalkan dunia ni. Satu waktu yang sangat orang panggil malapetaka besar. Malang, gelap dunia apabila marinya ajal Nabi SAW. Meninggal saja baginda, kata Anas ibn Malik, seakan-akan dunia ni jadi gelap bagi kami, orang Islam ketika itu. Sebab itulah dipanggil surah ni Suratul Tawdi'. Yang mana kalau kita lihat dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Abbas, satu hari ketika Umar radhiyallahu an, dia ajak sahabat-sahabat senior, orang-orang tua lah, orang-orang senior duduk berbincang. Senior ni siapa level mereka ni adalah yang menyertai perang Badar, yang join perang Badar. Kedudukan dia bukan calang-calang. Dalam susunan keutamaan sahabat ni, paling utama 10 orang yang Nabi SAW jamin syurga. Ikut tertibnya, Muhajirin awal-awal beriman, orang yang menyertai perjanjian Hudaibiyah, orang yang menyertai perang Badar. Itu ikut susunan siapa level paling utama. Maka satu hari Umar radhiyallahu an, dia duduk dengan orang-orang senior, sahabat-sahabat besar. Bila duduk ni, Umar test kefahaman mereka tentang surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Waktu ini Umar panggil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas waktu ni muda lagi, budak lagi. Jadi biasalah kita kalau dah duduk berbincang dengan orang-orang senior, kita tiba-tiba panggil budak. Geng yang lain-lain ni mestilah bertanya, tak puas hati juga. Ni kalau panggil budak ni, baik kami pun panggil budak juga, duduk beramai-ramai dengan budak-budak. Apa lebihnya Ibn Abbas? Jadi Umar tanya, apa yang kalian semua, kamu semua ni faham tentang surah Idza jaa nasrullahi wal fath? Sebahagian mereka kata, kami tak tahu apa maksud sebenar surah ni. Mengaku awal-awal dah. Yang kedua mereka kata, maksud ayat ni macam yang kita baca ni lah. Maksud dia, apabila bedah Allah berikan kemenangan pada orang Islam, kena zahirkan kesyukuran, banyakkan bertasbih puji Allah Ta'ala, banyakkan istighfar, macam yang Allah Ta'ala firmankan. Umar tanya, lepas selesai dengar jawapan senior ni, Umar radhiyallahu an tanya Abdullah ibnu Abbas, budak lagi, yang tadi awal-awal mereka tak puas hati kenapa pergi duduk dengan majlis dengan kita. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu Nabi SAW, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi SAW, orang yang Nabi pegang dadanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doakan Ibn Abbas faham agama ni,
faham Quran. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang aku faham ayat ini tanda ajal Rasulullah SAW dah dekat. Berbeza terus macam yang sahabat-sahabat senior tadi faham. Yang Ibn Abbas nampak ayat ni tunjuk maknanya hayat Rasulullah dengan kita tak lama dah. Sebab dah lengkap dah agama ni. Islam dah menang habis dah. Dah sampai buka balik Mekah, boleh masuk dengan selamat. Yang sebelum ni tak boleh masuk. Itu tandanya faqih Ibn Abbas. Kata Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Kami tak tahu benda ni kecuali mari daripada engkau Ibn Abbas. Itu tanda fahamnya Abdullah Ibn Abbas tentang makna Al-Quran lebih daripada sebahagian sahabat yang lain. Seperti mana yang kita tahu adalah beberapa di kalangan sahabat ini yang ilmu Quran mereka lebih daripada sahabat yang lain. Salah seorangnya Abdullah Ibn Abbas, antara orang lain Abdullah Ibn Mas'ud, antara orang lain Zaid ibn Thabit ridwanullah alaihim ajma'in. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Yang dimaksudkan ialah dalam ayat yang pertama ni maksudnya ialah akhirnya berjaya menguasai semula Mekah. Setelah sebelum ini mereka terpaksa lari keluar selamatkan diri dan agama daripada kena fitnah, daripada terfitnah. Maksud kemenangan di sini iaitulah Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah. Hari pembukaan kota Mekah ni adalah hari yang sangat tidak disangka-sangka. Orang Mekah ketika itu, golongan Quraisy, mereka duk ingat dalam kepala. 8 tahun dulu, apa zalim mereka tak buat pada orang Islam. Hatta Nabi SAW disimbah najis unta di atas belakang ketika sedang solat di depan Kaabah. Apa jahat mereka tak pernah buat. Jadi dalam kepala mereka, mereka ingat mesti hari ni hari balas dendam. Mesti orang Islam akan bagi balik setimpal macam mereka buat dulu. Tapi Rasul SAW bila tanya, apa pandangan korang? Apa yang aku akan buat hari ni? Apa orang Mekah kata? Puji Nabi SAW. Akhun karim ibnu karim. Mereka puji Nabi, kata satu orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. Nabi lepaskan mereka macam tu sahaja. Tak ada apa-apa buat. Kecuali beberapa orang yang dah pun kita sebut sebelum ni. Salah seorangnya yang pergi peluk kain Kaabah. Nabi SAW perintah hukum bunuh. Itulah satu-satunya waktu yang tanah haram dibenarkan untuk ditumpahkan darah. Yang satu orang yang dulu bunuh ramai sahabat, pada hari itu dia lari peluk kain Kaabah. Kononnya bila dah peluk kain Kaabah ni, tempat yang mulia, orang tak boleh buat apa-apa dekat dia. Nabi SAW perintah dibunuh. Dan adalah beberapa orang lagi berjaya larikan diri yang kisahnya tempat yang lain. Al-Muhim, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau lihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Maksudnya ialah golongan sebahagian kabilah Arab yang lain di Mekah ni, selain golongan Quraisy, mereka tengok keadaan macam mana. Mereka kata ni, kalau Muhammad berjaya masuk Mekah aman, damai, selamat, Quraisy tak beri tentangan, kita pakat-pakat masuk agama Islam. Berlaku seperti itu, akhirnya mereka terima Islam sebagai agama mereka. Beramai-ramailah mereka masuk dalam Islam ini. Kabilah-kabilah Arab lain semua pakat masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah keampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha menerima taubat. Bila Allah Ta'ala dah jelaskan, Allah berikan nikmat, merasa kemenangan, boleh masuk balik tempat yang dulunya kena hambat, tempat tanah tumpah darah.
boleh masuk dengan selamat, kejayaan yang besar. Allah perintah Nabi SAW supaya banyak tasbih, banyak memuji Allah Ta'ala dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna fasabbih? Maka bertasbihlah. Sabbih ni, tasbih ni iaitulah sucikanlah Allah Ta'ala, bersihkanlah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan. Orang musyrikin Mekah, mereka ni sebut juga Allah, mereka tahu Tuhan Allah, tapi mereka telah kotorkan sifat yang sepatutnya bagi Allah Ta'ala ni sangat mulia. Mereka dah letakkan kedudukannya sebagai perantara bila nak minta pada Allah Ta'ala melalui berhala. Tidak sepatutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan dijadikan begitu. Kena sucikan Allah dengan banyakkan tasbih. Begitu juga bihamdi rabbika, dan juga dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan banyakkan bertaubat. Mari soalan pada kita, kalau kita lihat kedudukan Nabi SAW, satu orang yang maksum, satu orang yang terhindar, selamat daripada buat dosa besar, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih minta, perintah supaya Nabi banyakkan istighfar? Pertama, itu tanda sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersyukur. Allah perintah Nabi kena banyakkan istighfar. Maka pengajaran bagi kita, kita yang bukan Nabi, kita yang bukan sahabat-sahabat Nabi, jauh kedudukan dengan mereka ini, lagilah kena banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara tanda Allah memberkati hidup seseorang ialah Allah kurniakan taufik pada dia untuk rajin istighfar. Paling ringkas makna istighfar ni ialah dia sebut astaghfirullah. Kalau dia panjang sikit, astaghfirullahalazim. Kalau panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau panjang lagi, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai habis tu. Jadi salah satu sunnah untuk kita boleh selalu beramal, menyebabkan rezeki Allah murahkan, menyebabkan hasil kebun tak menjadi, Allah bagi hasil, menyebabkan zuriat sukar dapat zuriat. Salah satunya kerana banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga apabila surah ini turun, setelah turun saja surah ini, Nabi SAW cukup banyak tasbih dan istighfar ketika rukuk dan sujud, seperti yang diriwayatkan oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi banyak baca ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu salah satu bacaan ketika rukuk, ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada banyak bacaan yang Nabi baca ketika rukuk dan sujud. Antaranya yang selalu kita baca, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada bacaannya subuhun kudus rabbul malaikati war ruh. Antara bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu salah satu. Sebab itu apabila berbeza-beza solat zuhur, solat asar ataupun solat sunat, tukar-tukar cara bacaan zikir, menunjukkan kita mengamalkan semua bacaan yang pernah Nabi SAW baca waktu solat. Itu yang terbaik jika kita mampu. Al-muhim, semenjak Allah Ta'ala perintah supaya banyakkan tasbih, banyakkan tahmid, banyakkan istighfar, itulah amalan yang Nabi SAW lakukan, iaitulah ketika sujud, ketika rukuk,
Nabi banyak tasbih, Nabi banyak tahmid, Nabi banyak istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Aisyah menyebut, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath yusalli salatan illa da'a aw qala fiha subhanaka rabbi wa bihamdik Allahumma ghfirli. Kata Aisyah, aku tak pernahlah nampak semenjak turunnya surah idza jaa nasrullahi wal fath ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi mesti baca waktu salat, sama ada ketika sujud ataupun ketika rukuk, subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau wahai Tuhan, wahai Tuhan kami, pujian untukmu, ampunkanlah kami. Jadi sunnahnya untuk kita melazimi tambah bacaan zikir ketika rukuk dan ketika sujud selain bacaan yang selalu kita baca. Kita boleh rujuk, kalau buku zikir dan doa ni antaranya Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ni, perisai Muslim ni boleh download Google saja. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman dengan beberapa orang tim dia terjemah buku yang dicetak asalnya oleh Arab Saudi. Kalau kita pergi umrah tu selalu ada buku kecil Hisnul Muslim. Dalam tu semua zikir, doa. Cumanya dah ada terjemah Melayu dan boleh cari dalam Google ni, tulis saja Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim terjemahan bahasa Melayu, keluar. Cari bab bacaan zikir ketika rukuk, sujud. Banyak lagi bacaan selain bacaan yang kita selalu baca. Yang kita selalu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang selalu kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada banyak lagi bacaan. Antaranya yang kita sebut dalam riwayat ni baru ni, iaitulah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dalam riwayat yang lain Nabi baca subuh kudus rabbul malaikati war ruh, dan ada beberapa lagi bacaan. Sama juga ketika kita angkat takbir istiftah, baca yang selalu kita baca yang wajjahtu wajhiya lilladzi sampai habis itu. Ada riwayat Nabi SAW baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat itu. Ada yang Nabi SAW baca bila angkat takbir istiftah alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Pendek setakat itu saja. Maknanya ajar kita apa dia? Solat ni banyak kali. Solat sunat sebelum, solat sunat selepas, solat fardu satu waktu, solat-solat hari-hari. Maka setiap hari berbeza-beza inilah menyebabkan kita boleh amalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Berbeza-beza cara zikir. Jadi salah satu panduan yang kita boleh ambil tadi itu, buku tu boleh download. Senang saja hari ni, telefon ni semua, tulis saja perkataan tu, terbitlah. Maka boleh baca, boleh amal, ulang. Satu orang yang nak tambah bacaan yang baru, dia boleh tulis, letak di sejadah. Ketika solat sunat dia boleh baca. Ketika solat sunat dia boleh baca. Dia boleh nampak benda tu. Solat sunat kedudukannya longgar sikit pada solat fardu. Solat fardu tertibnya mesti jaga betul. Jangan bergerak melampau. Tak boleh nak selak, tak boleh nak itu, tak boleh nak ini lebih, tak boleh. Beza dengan solat sunat. Sebab itulah solat sunat kita boleh letak mushaf. Dah kata ni letak mushaf, berdiri baca panjang. Kalau baca panjang, kita nak baca sejuzuk contoh. Takkan boleh baca sejuzuk melainkan kita kena selak, betul tak? Mana Quran tu tahu kita dah baca mana, dia terselak sendiri.
Jadi kalau nak selak Quran ni kok mana pun kena ke depan. Kena buka. Jadi harus waktu solat sunat. Sama sajalah jika orang nak tambah bacaan dia, doa sebelum bagi salam. Waktu tu sunnah doa. Nabi SAW ajar banyak doa, minta elak azab kubur, fitnah dajjal dan sebagainya. Macam mana kita nak hafal? Letak, baca, kita tengok waktu solat sunat. Maka semua ni dibenarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Kita akan lihat sambungan surah yang berikut ini nanti pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arham jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Nas'alullaha ta'ala an yaj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.